baru nak widak lah. Tak dan. Dengan uruh ramai yang macam tu. Tak dan. Jadi buatlah dalam pukul 10, pukul 11. Jadi dia berbeza dengan uruf. Jadi kalau sebut atas isu pagi betul petang nak keluar, kalau waktu yang sangat sesak macam tu ada munasabah. Kalau tidak, tidak. Wa ila fala. Tu bahasa kita tu. Bahasa dalam kita Arab. Wa ila fala. Jadi kalau saya bagi contoh ni, kita pergi umrah bulan Muharram. Lengang. Lengang ni hang keman-keman baik, hang turun tangga suruh kawan tu jaga sat aku nak tawaf. 15 minit ya 70 sen. Jalan. Jadi tak payahlah tunggu 2 jam, 3 jam. Keluar macam kita keluar pada rumah singgah Masjid Malik Nawar, singgah sembahyang ke masjid belah. Katalah contohnya itu. Macam tu lah. Jadi dia akan berbeza berdasarkan uruf masa dan kesesakan. Dan turut. Pasal benda tu di Dakwah Fiqah dia uruf. Pasal istilah nama widak, selamat tinggal, apa yang sebut dia goodbye. Abu Fiqah bahasa itu kan. Tawah goodbye. Walaupun bye ni bahasa Yahudi dia ada lah masa masuk kan, tapi saja nak mudahkan tu. Bahasa goodbye ni nak goodbye baru tawaf widak. Macam itulah. Tapi tengok kesempatan tu, kalau tak dan lagi dah tercicir pula. Macam ni. Tengok uruf tu lah. Tawaf widak ada pun bagi mereka yang boleh widak. Kalau perempuan tu katalah nak keluar, nak pergi tawaf, dia tahu mai haid. Macam mana? Gugur widak. Pasal widak mesti masuk Mekah. Mesti dalam Masjidil Haram. Waktu nak widak macam mana haid? Tak adalah widak, gugur lah. Okey, siap. Masa itu antara hukum yang berkaitan. Jadi ada widak bagi siapa yang memang ada taklifan widak. Okey, siap. Ataupun nak balik-balik dia tu merin, gila. Gila tu. Macam mana? Tak adalah widak, saya tak ada taklif, pasal awak gila. Jadi bersyukurlah kalau gila situ, pasal tak payah buat widak. Buh pi ayat gitu kan. Lawak tu menyambil je. Tapi betul loh. Pasal apa? Tak ada widak. Awak lain kena widak. Pasal awak gila tak kena widak. Awak tu saya tak nak. Tuan-tuan nak kalau ambil lah. Cuma nak sebut hukum widak. Dia gugur macam mana haid, gugur, nifas gugur. Okay. Dari segi niat, iyalah. Pasal setiap tawaf yang rukun, yang ada hukum wajib takyinkan niat dan ta'arudkan fardu. Aku tawaf ini 7 pusing, tawaf widak kerana Allah Ta'ala. Kalau lafaz contoh. Kalau tawaf fardu dia tak payah niat. Kita dah sebut itu. Pasal apa? Pasal dia follow je niat haji, aku berihram dengan haji apa itu. Ataupun tawaf umrah, tawaf ifadah tu. Ada pun tawaf widak dia wajib. Jadi hang kena niat. Niat pun mesti takyin. Aku tawaf ni tawaf widak lillahi ta'ala. Aku tawaf widak lillahi ta'ala. Kalau tawaf tu tawaf sunat, dia sunat niat. Kalau hang tak niat, tawaf tak sah. Tapi taklah kena dam. Tapi tak ada pahala pasal buat ibadat tak ada niat. Pasal kaedah kita memang besar dalam kaedah fiqh Syafi'i ni, mengikut apa yang telah disebut oleh Imam Asy-Syafi'i dan ashab Syafi'i, mesti untuk sah ibadat tak dapat tidak mesti ada niat, ada qasad muqtaridan bi fi'li tu. Lain. Nah. Selesai. Dan ada pun hayat, iaitu sunat haji itu amat banyak. Dia nak masuk pada hayat haji. Jadi kita dah lepas rukun dan wajib. Yang ni dia sebut hayat. Istilah hayat ni maksudnya perkara-perkara yang disunatkan, yang kalau tinggal taklah perlu kena tampung dengan kambing ataupun sebagainya. Kalau tampung pun bagus juga kan, tapi suruhan dan kewajipan tu tak ada. Istilah tampung tu pasal kita memang ajar ada ajaran syarak, kita ada buat benda-benda tak elok, Allah Ta'ala perintahkan kita suruh periringan. Rasulullah pun pernah ajar prinsip tu, periringan dengan satu kebaikan. Jadi antara kebaikan tu sedekah, antaranya sedekah tu sedekah kambing. Katalah kita tak talbiyah dalam musim haji tu, sekali pun tidak dia mulut rupanya. Pasal duk sibuk berlari sana letih tidur apa.
sekali pun tak talbiyah. Tak ada talbiyah aku ni. Padahal sunat je pun. Aku nak bayar dam tak talbiyah, seekor kambing. Atas nama dam tidaklah. Tapi untuk yang tu sebagai atas dia nak cari pahala. Yang ni kalau aku tak talbiyah pun aku nak dapat pahala dengan bagi kambing makan. Orang makan di tanah haram ni. Nak buat macam tu, silakan. Pasal kita disuruh oleh Rasulullah, dia kata ittabi'il hasanata asayyatal hasanata tamhuha. Periringkan apa kejahatan kamu buat dengan kebaikan. Maksudnya dah apa benda jahat kita buat, benda tak elok, iringkan dia dengan satu kebaikan. Apa jadinya? Tamhuha. Kebaikan akan memadamkan kejahatan. Muafakat dengan Quran, Allah Ta'ala sebut innal hasanati yuzhibnas sayyiat. Kebaikan dia boleh menghapuskan kejahatan. Begitu juga sebaliknya, kejahatan boleh menghapuskan kebajikan. Tapi yang tu dipanggil ambil faham daripada mafhum ayat. Macam mana kebaikan boleh menghapus kejahatan, kejahatan pun berapa banyak kejahatan boleh menghapus kebaikan. Jangan tak tahu. Tambah kejahatan apa? Murtad. Terus buang tuan-tuan, masuk neraka kekal abadi selamanya. Nauzubillah. Okey, saja syarah ke situ sikit. Jadi hayat ni dia adalah perkara sunat dari segi banyak, amat banyak. Amat banyak. Jadi amat tu maksudnya kalau kita perhati dengan doa, wirid, amalan kat Arafah apa, kat Allah SWT, kat Muzdalifah apa, kat Masyaril Haram, gini bersunat buat ini, Rasulullah kat sini sunat ani. Kalau nak sebut satu-satu detail macam mana yang Rasulullah buat, banyaknya. Macam mana pun kita, kaedah kita, pedoman ulama sebut, kalau banyak kali pun jangan sampai cedera tang fardu. Janganlah. Fardu tu maksudnya rukun. Jangan cedera situ, pasal cedera rukun habis tuan ibadat. Habis apa? Tak sah lah weh. Okey, siap. Jadi disebut banyak-banyak, setengah daripadanya, sebahagian daripada hayat haji adalah dahulukan haji atau umrah. Okey. Jadi yang ni nak sebut antara pelaksanaan yang disunatkan. Yang ini adalah pelaksanaan yang bagus dalam pelaksanaan haji. Apa dia? Buat dahulukan haji atau umrah. Itu adalah antara perkara yang ada galakan dan sunat. Jadi masuk Mekah, walaupun penerbangan awal, kita niat haji. Bila niat haji tuan, maksudnya kita tak boleh buka ihram. Kalau tawaf pun masuk Mekah dalam kita niat haji tu, sedangkan boleh wukuf lagi, waktu wukuf lambat lagi, sebulan lagi baru nak wukuf, tapi kita dah niat ihram. Dari segi pantang larang, kita dah kena pantang larang tu. Jadi maksudnya bila kita niat haji nantilah baru kita wukuf, memalam di Muzdalifah, melontar Jamratul Aqabah. Itu baru boleh tukar pakaian-pakaian dia yang berkaitan dengan pantang larang masa ihram tu. Jadi kalau kata memang dia buat tu adalah buat haji dulu, lepas tu umrah, yang nama dia nanti tu belakang ada, maka dari segi nama dinamakan dia ifradun. Ada orang kata afrad, tak betul. Dia afrada yufridu ifradan, ifrad. Baik, kalau ambil terjemah sikit, apa dia ifrad? Asal makna ifrad adalah menunggalkan perbuatan haji dan umrah terasin. Masuk asin tu umrah suku, haji suku. Tapi untuk nama haji ifrad mesti haji dulu, kemudian umrah. Selalunya jemaah haji kita ni lah orang tak nak. Pasal apa? Berat. Nak jaga pantang larang. Okey. Macam mana pun, dia adalah kaifiat melaksanakan haji paling baik. Okay. Dan juga yang tu nak isyarat, apa dia? Untuk melaksanakan haji. Yang ni pun saya dah sebut awal-awal bab haji. Untuk setiap pelaksanaan haji, mesti bersama dengan haji, mesti ada apa? Umrah. Setiap haji mesti ada umrah. Tak ada haji-haji terkonten-konten.
Kalau ada pun haji namanya haji yang dikombainkan, umrah yang kombainkan dengan pelaksanaan haji, dipanggil haji kiran. Ke depan dia sebut. Jadi buat haji tapi termasuk dalam tu umrah. Sebaik-baiknya haji lah, haji dah habis haji buat umrah. Itu sebaik-baik. Dan haji ifrad macam ni afdal. Jadi istilah haji ifrad maksudnya niat ihram di miqat untuk pakai ihram siap. Sepatutnya peraturan pakai ihram siap, niat ihram di miqat. Mungkin macam itulah, sebut terbalik lah tu. Lepas tu Allahumma salli ala masuk ke Mekah dengan di miqat. Lepas tu tawaf kudum. Lepas tu mau pantang kan sampai hari wukuf. Dah habis semua melontar apa di Jamratul semua ketika jamrah macam mana dah selesai tu barulah buat tawaf. Buat tawaf, buat umrah. Maka itu adalah kaifiat afdal. Kaifiat afdal yang namanya haji ifrad. Baik. Bila buat haji ifrad tiada atasnya dam. Ya. Itu kaedah pertama. Dan antara kaifiat hayat yang kedua adalah tamattu' namanya. Jadi yang ni saya sebut cuma hayat di sini bukan perkara sunat. Hayat dengan makna kelakuan. Maksudnya satu jenis kelakuan buat haji adalah haji ifrad. Maksudnya buat haji dan umrah asid, tapi haji dulu, lepas tu baru umrah. Dah haji, umrah dibuat pada selepas musim haji. Masuk umrah buat lepas haji, habis hari tasyrik baru buat umrahnya. Umrah luar daripada miqat zamani haji. Satu buat haji dulu, lepas tu umrah. Tiada dam. Yang kedua tamattu' namanya. Iaitu tamattu' ni yakni wajah orang yang mendatangkan haji itu tiga. Okey. Macam mana pun yang tu dia nak buat ayat lain sikit. Dia sebut antara kaedah ni ada tamattu' namanya. Cukup dah sebut tu je. Ada haji nama tamattu'. Jadi isyarat pada tu nak menunjukkan apa? Dia nak tackle nak sebut cara-cara hayat haji ni tiga. Ada namanya ifrad, ada yang baru terdekat sebut ialah tamattu', ada satu lagi yang dipanggil haji kiran. Pasal apa boleh beza-beza nama haji ni? Haji ifrad, haji tamattu', haji kiran. Berbeza-beza ni adalah disebabkan berbezanya kaifiat melaksanakan haji dan umrah. Kaifiat macam mana? Kaifiat dulu kemudian, dan kaifiat dibuat dalam masa mana. Masa mana? Khusus nak tengok masa tu ialah masa umrah lah. Pasal haji mesti duduk dalam miqat haji. Tapi umrah boleh buat bila-bila masa. Bila umrah dibuat dalam musim haji, itulah namanya haji tamattu'. Kalau umrah dibuat luar daripada musim haji dan dia pula tidak sama macam ni dulu, buat luar pada musim haji, yang dia dah buat haji dulu, itu adalah haji ifrad. Ataupun dia buat haji awal, buat umrah awal, tapi umrah dia buat sebelum miqat haji. Dari sisi hukum dia tak dihukumkan buat tamattu' walaupun haji dulu, walaupun umrah dulu. Pasal umrah dibuat sebelum daripada miqat haji. Dia faham tak tu? Babak tu kadang dengar tu yang saya selalu merepek macam ni. Merepek apa? Merepek tu maksudnya berletiar lah sikit. Apa dia? Kadang masa muda tak mau ngaji elok-elok. Dah tua nak pergi Mekah baru nak ngaji. Masa tu telinga dah pekak, mata pun kabun, otak pun lembab, Quran pun malas baca. Memang dia lembab kepala otak kan, nak faham payah. Tu yang pergi haji kadang 3-4 kali. Tapi cuba tanya dia, pakcik haji tamattu' ke? Mending kamu tanya ni. Dia haji 7 kali lah, 10 kali pun ada. Siap. Contoh itu. Jadi definisi itu dah cukup rasanya untuk mengenalkan haji ifrad dan haji tamattu'. Bila tamattu' kena dah macam mana pun tak dia sebut. Yakni, jadi dia isyarat kata tamattu' tu wajah
orang yang mendatangkan haji itu 3 wajah. Pertamanya ifrad. Baik, kalau ambil kalimah tu sendiri, ifrad maksudnya menunggalkan. Istilah tunggal apa? Buat haji dan umrah berasingan. Haji buat haji, umrah buat umrah. Okey, itu haji ifrad. Dan pula syarat untuk nama ifrad ni, dia kata yang tersebut dahulu. Dahulu tengok tak ulang lah. Punya malas. Kadang-kadang dah sebut banyak kali, orang rasa macam orang faham dah, malas nak cerita lah. Cerita pula tu sampai detail-detail, sampai orang kata dah suluh lampu spotlight 40 biji, tambah 10 biji. Macam mana? Tapi pasal dia pejam mata, takut tu tak nampak. Padahal kalau buka berpinyon, seminggu nak hilang. Spotlight punya bingkai cahaya tu, tak faham sudah. Siap. Yang keduanya tamattu'. Baik, bagi faham sekali lagi kalau tak dapat tangkap. Tamattu' maksudnya juga mengasingkan haji dan umrah berasingan. Cuma umrah dibuat dalam musim haji. Tentunya beza. Mengerjakan haji dan umrah berasingan, tapi umrah dibuat dalam musim haji, maka haji itu haji tamattu' namanya. Okey, siap. 2. Jadi dikerjakan umrah pada bulan haji, kemudian ia haji pada tahun itu juga. Haji pula dibuat pada tahun itu juga. Haji tamattu' namanya. Jadi untuk nama tamattu' dan ifrad tentulah beza dia. Haji duduk dalam musim haji, haji tamattu'. Haji. Umrah duduk dalam musim haji, haji tamattu'. Umrah duduk luar pada musim haji, haji ifrad. Haji ifrad. Sekalipun buat umrah dulu, tapi umrah bukan dalam musim haji, ataupun umrah yang dia buat tahun tu, haji bukan buat tahun tersebut. Baik. Jadi kalau buat haji tamattu', maka iaitu wajib atasnya orang tamattu' ni dam pada orang yang lain daripada ahli Mekah. Baik, kalau buat haji tamattu' dia kena dam. Dan kena dam pun lain daripada orang ahli Mekah ataupun orang yang hampir dengan Mekah. Syaratnya itu syarat. Jadi orang yang kena dam tamattu' adalah orang yang bukan ahli Masjidil Haram. Istilah ahli Masjidil Haram apa dia? Orang mustautin dalam tanah haram. Orang yang memang ada niat nak tinggal menetap selama-lamanya Masjidil Haram. Orang tu dipanggil, dinamakan orang Masjidil Haram ataupun orang ahli Masjidil Haram. Tu ahli Mekah. Kalau tak ahli Mekah pun orang yang berhampiran dengannya. Maksud berhampirannya masih duduk dalam kawasan tanah haram Mekah, tapi taklah duduk dengan keliling Masjidil Haram tu. Jadi kalau rumah dia duduk hampir dengan Mekah, kawasan pula kawasan tanah haram, tu dipanggil hadir Masjidil Haram. Orang yang ahli Mekah, ahli Masjidil Haram. Satu dalam Quran kalau tengok tentang masalah dan tamattu' ni dia kata apa? Faman tamatta'a bil umrati ilal haji famastaysara minal hadi. Faman tamatta'a bil umrah, siapa yang buat tamattu' dengan mengerjakan umrah pada musim haji. Faman tamatta'a bil umrati ilal haji, apa nak buat? Famastaysara minal hadi, maka wajib kena bayar apa-apa yang nama dam daripada binatang hadiah. Tu terjemah sekali lalu. Binatang hadiah apa? Binatang yang sah untuk dibuat bayar dam. Itulah binatang yang sah untuk dibuat korban akikah. Itu dipanggil binatang hadiah, binatang hadiu. Famastaysara minal hadi. Kalau tak mampu, faman lam yajid fasiyamu salasati ayyamin fil haji wa sab'atin idza raja'tum. Isyarat apa? Tilka asyaratun kamilah, dia kena puasa 10 hari. Sebaik-baiknya 10 hari itu 3 hari dalam musim haji, dan 7 hari lagi itu adalah
musim yang bukan daripada musim haji, maksudnya lepas daripada hari tasyrik tu, tambah 7 hari, sama ada duduk di Mekah lagi ke ataupun dah balik. Macam mana pun isyarat Quran, salah satu ayamin fil haji wa sab'atin idza raja'tum. Masuk ulama syarah, masuk idza raja'tum tu memang asal terjemah sehingga kamu balik, tapi masuk balik itu ialah kita dah asingkan antara 3 tu dengan 7, supaya ada puasa nanti 10 hari. Tilka asyaratun kamilah, kena puasa 10 hari kalau buat haji tamattu'. Jadi tamattu' sama ada dam seekor kambing. Kalau tak nak bayar kambing, kena bayar kena puasa 10 hari. Okey. Kalau tak puasa dengan kaifiat 3 hari pada masa sebelum daripada wukuf, sebelum daripada pelaksanaan haji, maksudnya sebelum daripada wukuf, maka naklah buat 10 selepas daripada itulah. Tapi 10 itu naklah diselesaikan. Susu tu diselesaikan. Sama ada diasingkan 37 ataupun direct 10. Tapi mengasingkan dia ialah lagu utama pasal nak memelihara suruhan. Okay. Ada beberapa perkara tu tak pernah dengar lah tu. Ada hukum-hukum tamattu'. Kalau sama sikit ayat Quran tu lagi, faman tamatta'a bil umrati ila al-hajj famastaysara min al-hadi faman lam yajid fa siyamu 3 ayyamin fil hajj wa 7 idza raja'tum tilka asyaratun kamilah. Anak sebut tam belakang tu, dzalika liman lam yakun ahluhu hadiril masjidil haram. Hukum tersebut ni dia akan jadi dzalika liman lam yakun ahluhu hadiril masjidil haram, yang ahlinya adalah bukan daripada ahli masjidil haram. Okey, bahasa Quran macam tu. Sekali lalu pun dah sebut dah, ahli Mekah atau orang yang duduk berhampiran dengan Mekah, atau ia termasuk istilah hadir Masjidil Haram, orang yang istilahnya bermustautin di tanah haram. Yang ketiganya adalah kiran namanya. Apa dia kiran? Iaitu kalau dengan bahasa mudah, kiran ni maksudnya terjemah menyertakan. Menyertakan apa? Menyertakan haji dan umrah sekali dengan niat haji. Boleh? Boleh. Namanya kiran. Iaitu ia ihram dengan haji dan umrah sekali. Kita dah belajar bab niat itu. Nama itulah hajjah wa ahramtu bihima lillahi ta'ala. Itu adalah istilah niat haji kiran. Haji kiran ialah antara paling lekeh sekali. Siapa? Haji sempoi. Bopi bahasa itu. Pasal buat haji semata-mata, lepas tu umrah merangkap dalam dia. Macam mana pun kena bayar dam. Dan dam dia sama macam dam tamattu'. Maka memadalah keduanya dengan satu tawaf. Jadi dalam masalah haji kiran, cukup dengan satu tawaf. Masuk satu tawaf tu satu hukum tawaf, 7 kali butak untuk tawaf fardu. Dan satu dengan sa'i, satu je. Jadi tak ada istilah sa'i umrah, tak ada. Sa'i itu ialah sa'i haji dan umrah sekali. Begitu juga sekali bercukur seperti mana niatnya, macam mana niat juga sekali. Dia rasa mudah itu, boleh faham tu? Tak faham tanya. Pasal nak bicara tu haji yang disebut ada 3. Ada haji ifrad, haji tamattu', haji kiran. Siap. Dengan definisi jadi tamattu' asin dua-dua, tapi umrah dalam tamattu' dalam musim haji. Kalau ifrad, haji umrah asin, tapi umrah luar daripada musim haji. Tak faham musim haji, pergi tengok belajar lama. Apa dia? Mikot zaman ni haji. Saja malas nak sebut. Padahal payah mana pun. Okey, siap. Ada soal? Soal ni lah sebuah hayat haji yang 3 cara pelaksanaan. Ifrad, tamattu', kiran. Baik. Baik, yang ni ialah niatnya. Macam mana nak niat haji kiran? Nawaitul hajja wa ahramtu
nawaitul hajja wal umrata wa ahramtu bihima lillahi ta'ala. Kalau kita belajar hadis, hadis Nabi yang meriwayatkan tentang niat haji kira ni, ni lafaz dia. Pasal Rasulullah ditanya waktu dia tawaf masuk Masjidil Haram tu, tawaf lah, dia niat untuk masuk Masjidil Haram tu, dia niat apa? Dia kata nawaitul hajja wal umrata wa ahramtu bihima lillahi ta'ala. Rasulullah buat haji kiran. Dia umur seumur hidup dia pun sekali je. Dan haji Rasulullah adalah haji kiran, bukan haji ifrad, bukan haji tamattu'. Nak menunjukkan ada persyaratan kiran lagi. Dan nak menunjukkan bahawasanya dah memada untuk nama haji sekalipun dengan haji kiran. Masa tu Rasulullah buat haji kiran. Kalau andai kata Rasulullah tak buat haji kiran, dia buat itu haji ifrad, memang afdal kat Rasulullah, tapi nisbah dia nak ajar syariat, nak menunjukkan bahawasanya haji kiran pun sah hajinya dan umrahnya. Jadi contoh lapan niatnya, nawaitul hajja wal umrata wa ahramtu bihima lillahi ta'ala. Aku berniat haji dan umrah, dan aku berihram dengan haji dan umrah kerana Allah Ta'ala. Kalau kita boleh jawab hadis, sekali lagi sebut ada hadis lafaz ni. Satu hadis lafaz haji umrah. Kalau bab lain tak ada, macam mana? Apa yang Rasulullah sebut adalah kata penunjuk untuk menunjukkan, melafazkan lafaz niat adalah diharuskan untuk melafaz, bahkan ada sunatnya, pasal dia boleh membantu untuk hati hadir dalam apa ibadat yang kita sedang laksana. Ada isyarat situ. Satu kaedah kita dalam Syafi'i, semua tu disuruh kita zahirkan niat. Zakatnya inilah harta zakat aku yang wajib atas diriku dan keluargaku dan tanggunganku. Pagi tahun ini gantikan daripada beras, sebut habis semua. Gerupang pasal apa tu? Supaya hadir hati. Hadir. Terutama yang memang wajib hadirkan hati tu tentang niat. Okey, jadi asal yang sebut contoh haji kiran tu dia nawaitul hajja wal umrata wa ahramtu bihima lillahi ta'ala. Aku berniat haji dan umrah, dan aku berihram dengan keduanya lillahi ta'ala. Baik. Ini pula wajib damnya yang bukan orang hadir haram Mekah. Baik. Bab haji kiran pun sama. Ini kaul ke pula? Pula tak? Maksud ini pula, ini juga. Maksudnya haji kiran ni juga wajib kena dam. Wajib kena dam. Dan dam apa? Dam haji kiran. Selalu kita dengar jam haji tamattu', apa? Benda yang sama. Jadi kena dam pun bila? Bagi orang yang bukan orang yang hadir haram Mekah. Orang ni bukan duduk dalam haram Mekah. Orang ni orang yang duduk dalam haram Mekah. Yang kena dam ni orang yang bukan duduk dalam haram Mekah. Ada buat haram Mekah, mari ingat ayat Quran tu. Kalau ingat sangat bagus. Apa dia? Zalika liman lam yakun ahluhu hadiril Masjidil Haram. Yang tu isyarat hadir Masjidil Haram, masih hadir. Sama ada memang duduk di Masjidil Haram ataupun keluar sikit daripada pekan Masjidil Haram. Tapi kalau nak beli apa-apa, masih balik ke sana dah memang niat menetap itu ahli haram Mekah. Kita duduk ikut bayar hotel, lepas tu balik Malaysia, bukan hadir Masjidil Haram. Habis, dan tiada kembali ia ke miqatnya dahulu daripada wukuf di Arafah. Dan antara juga sebab untuk boleh tak kena dam adalah kembali ia. Jadi kena dam ni bagi mereka yang bukan ahli Mekah, bagi mereka yang ahli haram Mekah, dan orang yang tak kembali ke miqat dahulu daripada wukuf di Arafah. Sebelum nak pergi wukuf, dia pergi ke miqat, tak kena dam, sekalipun haji tamattu' dan haji kiran, sama hukum. Jadi katalah kita masuk musim haji ni, kita masuk Mekah, niat niat umrah. Bila niat umrah nanti
dah selesai tawaf sa'i cukup talulah, bolehlah tanggalkan kain berjahit pasal kita masuk dengan niat umrah. Selalunya kalau di sebab penerbangan Malaysia ni, orang yang memang ada kesempatan untuk buat macam ni macam ni mana untuk boleh pergi berihram ke mikot supaya tak kena dam, walaupun